وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا وسرعك اللهم واخرجنا من الظلمات وبرحمتك ورحمتك. رب اشرح لنا صدرنا ويسر. قال الشيخ سلمتنا نفعنا في الدارين. Sekian. Dan tiada had bagi sebanyak suci. Kerana terkadang tiada seorang melihat darah selama-lamanya sekali di dalam seumur hidupnya. Dan tiada, jadi apa dia, sekurang-kurang masa suci di antara dua haid itu ialah paling kurangnya ialah 15 hari 15 malam. Itu sekurang-kurang suci. Jadi kita ni dua lah. Jadi semuanya berapa? Haid dan suci. Haid, suci. Lepas tu dikandaki suci ni lawannya haid. Di sini haid, suci, mana suci itu maknanya tak datang darah haid. Lepas tu ada haid, ada suci. Ada sekurang, ada ghalib, ada sebanyak. Paling kurang ghalib, lepas tu paling banyak. Sebelah balik haid, sekurang sehari semalam. Sebanyak 15. Ghalib 6 atau 7. Itu sebelah balik haid. Sebelah balik suci, sekurang tu ialah sekurang haid, sekurang suci di antara dua haid 15 hari 15 malam. Lepas tu sebanyak masa suci. Lepas tu nanti ghalib masa suci pula. Jadi kesemuanya 6. Bahasanya 6. Sekali lagi, jadi ada haid, ada suci, ada sekurang-kurang, ada ghalib, ada sebanyak. Maka sebelah balik haid tu sekurang dia sehari semalam, ghalibnya 7 atau 6. Lepas tu sebanyak dianya, itu apa dia? Sebanyak masa datang haidnya ialah 15 hari 15 malam. Maka suci pula sekurang suci itu 15 hari 15 malam. Maka sini yang banyak. Masa suci paling lama sebanyak mana? Dia katanya tiada sakat, tiada had, ini tidak ada sakat tak. Maknanya tak boleh nak tentu berapa lama. Tak ada tu ada, tetapi tak boleh nak tentukan berapa lama. Dan tiada had bagi sebanyak suci. Masa suci paling lama berapa lama? Kerana jadi tak ada sakatan. Maknanya tak boleh nak tentu dengan mana-mana sakatan. Tiada sakatan maknanya tak boleh nak menentu dengan mana-mana sakatan.
Kenapa? Kerana terkadang tiada seorang melihat darah selama-lamanya sekali. Maknanya sekali pun tak pernah lihat. Di dalam seumur hidupnya. Dalam seumur hidup tak pernah datang haid. Apabila seumur hidup dia tak pernah datang haid, maka kita nak tentu katanya masa suci berapa lama tu tak boleh nak menentu. Setengah orang tu boleh jadinya datang sekali saja haid seumur hidup. Setengah orang tu 2 kali saja datang haid seumur hidup. Begitu. Boleh jadi setengah orang tu tak pernah datang pun haid. Boleh jadi begitu. Jadi maknanya kalau tanya masa suci berapa lama, tak boleh nak tentu di mana sakatan. Itu mana katanya tak ada sakatan. Jadi maknanya sekurang-kurang masa suci, yang ni di antara 2 haid tu 15 hari 15 malam. Sebanyak dia tidak ada sakatan. Jadi sekurang-kurang tu ada sakatan mana? 15 hari 15 malam. Dan yang ghalib masa suci itu apa yang ghalib masa haid. Dan yang ghalib masa suci itu apa yang ghalib masa haid. Dengan maknanya terpulang kepada ghalib masa haid. Jadi kita nak menentu kata ghalib masa suci, berapa hari itu terpulang kepada ghalib masa haid. Ini kira dalam sebulan. Macam mana? Katanya kembali kepada masa ghalib haid. Jika ada ghalib haid itu 6 hari. Dia haid ghalibnya 6 atau 7. Setengah orang tu ghalib dia di 6. Setengah orang tu ghalib dia di 7. Begitu. Maka tengok dia kata jika adalah ghalib haid 6 hari. Kalau 6 kira-kira dalam sebulan. Kalau ghalib haid itu 6 hari, maknanya 30 tolak 6. 30 tolak 6. Sebab sebulan tu ada haid, ada suci. Dalam sebulan tu ada haid, ada suci. Sebulan dengan maknanya 30 hari. Sebulan dengan makna 30 hari. Jika ada ghalib haid 6 hari, ghalib suci ni, maka ghalib sucinya pula 24 hari. Ghalib suci ni, maka ghalib sucinya 24 hari. Demikian lagi jika ada adatnya 7 hari. Adat ghalib. Demikian lagi jika ada adatnya, adat seorang perempuan, artinya adat haid 7 hari. Salah. Demikian lagi jika ada adatnya, adat perempuan 7 hari haid dalam sebulan. Maka ada tuhurnya 23 hari. Begitulah. Maka ia mengikut adat haid. Maka ia mana ghalib suci. Ghalib masa suci. Maka ia yakni ghalib masa suci itu mengikut adat haidnya haid perempuan. Kerana tiap-tiap bulan tiada sunyi daripada haid dan tuhur pada ghalibnya. Sebab kita tilik pada kepada adat orang perempuannya, ghalib orang perempuan tu dalam sebulan tu kena ada tak lepas pada 2 masa. Masa suci, masa haid. Adat orang perempuannya, ghalib orang perempuannya dalam sebulan tu tak lepas daripada 2 masa, ialah masa haid dan masa suci. Maka 6 talak 30, tu 30 talak 6 artinya 30 talak 7. Begitulah.
Maka jikalau berlaku adat seorang perempuan atau lebih. Jadi kesimpulan sekali lagi. Jadi ini yang dihukum oleh Imam Syafi'i. Bahwasanya sekurang-kurang haidnya sehari semalam. Maknanya kalau tak sehari semalam, bukan dia haid. Walaupun setiap bulannya begitu. Artinya seorang perempuan ni, jadi maknanya sekurang-kurang haidnya sehari semalam. Maknanya kalau tak sampai sehari semalam, tak ambil hukum haid. Faham tak? Tak ambil hukum haid. Maknanya kalau tak ambil hukum haid, maknanya hukum suci. Apabila ambil hukum suci, kena solat. Ada darah, basuh, tak payah mandi. Begitu juga, sebanyak haidnya 15 hari 15 malam. Maka kalau lebih daripada masa 15 hari 15 malam, tidak ambil hukum haid. Masa yang lebih daripada, apabila lebih daripada 15 hari 15 malam, dah tak dihukum kata haid. Apabila tak dihukum kata haid, maknanya kena solat. Dan lain-lain lagi. Maka walaupun adat orang perempuan ni, dia 16 hari setiap bulan. Maka 16 hari, 17 hari setiap bulan begitu. Maka yang lebih pada 15 tu bukan haid. Dikira dihukum kata darah istihadah. Begitu. Walaupun setiap bulan berlaku begitu. Walaupun ramai pula jadi begitu. Jadi maknanya mengikut hukum, maknanya bagaimana sekalipun mengikut hukum yang sudah ditetap. Begitu. Tengok, dia katanya itu sebagai kesimpulan masalah jikalau di sini. Maka jikalau berlaku adat seorang saja, bukan 2-3. Maka jikalau berlaku adat seorang perempuan, ada seorang, adat dia begini, atau lebih, artinya 2-3 orang masalah, kalaunya ada, adat dia macam mana? Berlaku adat bahawa haid ia kurang daripada sehari semalam. Atau lebih daripada 15 hari 15 malam. Dengan bahawa haid ia, ini datang darah ia. Haid jadi datang darah. Dengan berlaku adat dengan bahawa haid ia, ini haid dengan mana? Datang darah. Tafsir dia. Bahawa haid ia, yakni datang darah ia. Kurang daripada sehari semalam. Ada seorang dua perempuan. Setiap bulan dia tak sampai sehari bulan. Tak sampai sehari semalam. Datang 10 jam, habis. Bulan depan pula datang 2-13 jam, habis. Atau lebih daripada 15 hari 15 malam. Atau maknanya setiap bulan orang ni 17 hari masalah. Darah dia datang tu setiap bulan 17 hari. Itu mana lebih daripada 15 hari 15 malam. Atau ada sucinya kurang daripada 15 hari 15 malam. Jadi kita maklumnya tadi dulu katanya masa suci dan antara dua darah, dua haid itu 15 malam. 15 hari 15 malam. Lepas tu kalau dia ni, kalau kita katanya dia datang darah sebulan tu 17 hari.
Dalam sebulan 17 hari. 17 tolak 30. Tinggal ada 13. Jadi masa suci dia 13 hari. Masa tak datang darah tu 13 hari. Jadi kita katanya orang perempuan ni setiap bulan 17 hari datang darah. Maknanya masa tak datang darah tu 13. Tak sampai 15. Jawabnya sekali lagi. Maka jikalau berlaku adat seorang perempuan atau lebih ramai pada seorang, lebih banyak daripada seorang, berlaku adat dengan bahawa haid ia kurang daripada sehari semalam, satu masalah, atau lebih daripada 15 hari 15 malam, atau ada sucinya kurang daripada 15 hari 15 malam, tiada ikut akan dia. Mana? Tiada ikut adat yang tersebut. Tiada diikut akan dia, akan adat yang tersebut. Adat katanya kurang daripada sehari semalam, atau lebih pada 15 hari 15 malam. Artinya masa suci dia tu, masa tak datang darah tu tak sampai 15 hari 15 malam, maka kita tak ikut. Dengan maknanya kita tidak ubah daripada yang sudah ditetap. Kita tak ubah. Jadi maknanya kalau kita mengikut peribadi seorang-seorang tu jenah ubah. Orang ni kau sekurang kau 10 jam sebulan. Yang ni jadi macam mana kita nak mengajar pula? Kan? Macam mana kita nak jawab? Jadi mana dah tetap begitu. Maknanya kalau tak sampai sakatan dia, maka tak kira kata haid. Jadi maknanya kita tidak ubah akan sudah tetap sekurang sebanyak mana, ghalib sebanyak mana, sebanyak mana, kita tak ubah. Walaupun ada adat perempuan seorang dua lain daripada yang sudah ditetap tadi. Kita tetap dengan yang ni lah. Kenapa? Kerana periksa orang dulu. Kerana periksaan orang dulu. Jadi periksaan sebab dulu kita dah maklum katanya ketetapan itu dapat daripada periksaan oleh Imam Syafi'i terhadap perempuan-perempuan pada zaman dia. Imam Syafi'i buat poll, maknanya tanya seorang ramai dia jugalah dia tanya tu nak boleh tahu sekurang sebanyak bilangan kerana periksa orang dulu. Kerana periksaan orang dulu, periksaan tentang ghalib darah, kebanyakan darah haid, sekurang darah haid orang dulu tu, periksaan orang dulu tu sangat sempurna. Sempurna sangat dah. Maka kita tak ubahlah. Maka diihtimalkan darah fasid. Maka kalau yang macam kata tadi tu, maka diihtimalkan, maka ditanggungkan darah tu darah fasid bagi perempuan itu. Lebih hampir daripada mencarikan adat. Jadi mana kita tanggung kata darah yang macam tadi, apa dia, tak sampai sehari semalam atau lebih pada 15 hari 15 malam. Kita tanggung katanya yang luar daripada sakatan dia tu adalah darah yang fasid. Darah yang fasid, darah istihadah. Bagi perempuan itu, darah fasid itu bagi perempuan. Itu lebih hampir, lebih dekat daripada, lebih senang daripada kita mencarikan, merosakkan adat yang sudah ditetapkan. Ini lebih senang lagi. Maka dihukum bukan darah haid. Tengok. Maka sekiranya walaupun adat orang perempuan tu setiap bulan 10 jam saja.
Artinya 12 jam saja. Sebulan. Tiap-tiap bulan kita hukum kata darah tu bukan dia darah haid. Tengok. Maka dihukum bukan darah haid yang kurang daripada sehari semalam. Walaupun tiap-tiap bulan dia jadi begitu. Berlakunya begitu terhadap dianya, begitulah. 12 jam habis. 12 jam habis setiap bulan. Maka kita tak hukum kata darah itu darah haid. Sebab kita tetap dengan yang apa yang sudah ditetap. Apabila apabila tak sampai 24 jam sehari semalam, kita tak hukum kata darah haid. Walaupun adat dia begitu. Walaupun setiap bulannya begitu. Apabila tak hukum kata haid, maka dan wajib ia sembahyang. Wajib kena solat. Dan puasa. Dan harus suaminya mewatikan dia. Sebab tidak ambil hukum haid. Tidak ambil hukum haid. Tetapi caranya beginilah. Caranya begini. Macam kata dulu, apabila mulai datang haid, contohnya jam sekarang mulai datang haid. Maka kita tunggu-tunggu. Kita tunggu tengok zuhur sekejap, zuhur tengah hari bentar lagi, ada ke tidak darah. Kalau ada, zuhur, sabar dulu. Kata kita Arab dia tanya, wa 'alaiha an tasbura. Wajib di atas perempuan tu sabar. Jangan nak solat lagi. Jangan solat lagi. Jangan solat. Sebab darah tu boleh jadi nak kata darah haid, boleh jadi nak kata darah istihadah. Sebab masa belum sampai sehari semalam. Kita nak tahu yakin kata sampai, nak tahu kata darah yang keluar tu, kena sampai 24 jam dulu. Tapi sementara nak sampai 24 jam tu, boleh jadi haid, boleh jadi darah fasid. Darah penyakit, darah istihadah. Tapi tak solat masa tu tak berdosa lah. Sebab boleh jadi dua jalan. Boleh jadi darah haid, darah istihadah. Jadi mana kalau mulai datang darah waktu sekarang, zuhur sebentar lagi, tak tengok kalau ada darah lagi, maka jangan solat. Jangan solat. Asar pun begitu. Zuhur, maghrib, isya, subuh pun tengok. Kalau contohnya pukul 12 malam habis. Tak datang. Tak datang terus. Tak datang terus. Kalau datang pun bulan depan pula. Maknanya darah yang dia datang tu darah istihadah, darah fasid. Maknanya zuhur yang dia tak solat, qadha. Asar dia tak buat, qadha. Begitulah. Jadi kalau mulai datang jam sekarang tu, datang sampai jam 9 esok pun masih datang lagi. Maka zuhur yang tadi tak payah qadha. Begitulah. Lepas tu masalah puasa pulaknya. Contohnya kalau kita kata mulai datang waktu sekarang. Jam 9 ni. Lepas tu pukul 12 malam habis. Pada bulan Ramadan. Pukul 12 malam atau pukul 3, pukul 2, pukul 3 malam tu habis. Dah tak ada dah darah. Maka esok mesti puasa. Kena makan sahur. Kalau tengok tu waktu sahur masalah, darah dah tak keluar. Maka esok kena puasa. Nanti masuk naik fajar kena puasa. Tapi tengoklah kalau tak datang balik. Maka kalau darah berhenti sakat tu, pukul 3 malam darah berhenti, maka esok kena puasa. Puasa. Puasa dulu, kena puasa. Tapi kalau tengah hari tu dia datang balik, mana nyata katanya dalam haid lagi, maka puasa tu berhentilah. Tapi kalau kita katanya pukul 3, pukul 2, pukul 3 malam tu darah dah berhenti. Darah dah berhenti, maknanya esok kena puasa.
Poso. Tapi jangan lalai lah. Kena nanti tengok lah, takut darah datang balik. Sebab dalam masa dia lagi ya. Maka kena poso. Nanti jangan kena henti-henti jugalah, takut darah datang balik. Lepas tu tak datang sampai maghrib. Maknanya puasa dia tu jadi. Tapi kalau katanya darah tu berhenti di pukul 2 malam, dia kena puasa lah. Tengok apabila dekat-dekat nak masuk subuh tu, tengok balik darah datang ke tidak. Kalau tak datang lagi, maknanya kena puasa. Puasa datang waktu zuhur, datang balik darah. Maka puasa tu tak jadi puasa. Sebab kita keadaannya duduk dalam keadaan begitu. Tengok. Dan pada yang lebih daripada masa yang lebih, dan pada masa yang lebih daripada 15 hari, 15 hari ni 15 malam, itu haid 15 jua. Yang lebih darah istihadah jua. Kalau lebih. Jadi kita tanda masa lah. Awal datang tu jam berapa, maka 15 kali 24 jam. 15 kali 24 jam. 15 kali 24 jam, maka lebih daripada tu, walaupun darah masih keluar lagi, maka yang lebih pada tu, maka darahnya darah istihadah. Ambil hukum darah istihadah. Walaupun setiap bulan datang gitu. Jadi maknanya yang sudah ditetap tu kita tak ubah. Walaupun kita katanya fardunya kalau perempuan zaman sekarang, sekalipun ramailah 20 hari, 17 hari setiap bulan. Walaupun ramai jadi begitu. Ramai jadi begitu perempuan sekarang. Sekalipun kita tetap dengan hukum yang sudah ditetap oleh orang dulu, ialah oleh Imam Syafi'i. Macam itulah. Lepas tu nak panggil bulanan pun panggil lah. Tapi hukum haid tak ambil. Kalau lebih, kalau tak sampai pun tak ambil hukum haid. Lepas tu panggilan nisbah itu, jadi maknanya kita mengikut ambil hukum, nak ambil hukum haid ke tidak. Begitu dah. Masalah jika melihat darah perempuan yang sudah putus asa daripada maka jika melihat darah perempuan yang sudah putus asa daripada kerana tak. Kena tambah sikit. Masalah jika melihat perempuan, maka melihat akan darah oleh perempuan. Maka jika melihat darah perempuan, maka jika melihat akan darah oleh perempuan. Perempuan tu yang sudah putus asa daripada haid. Putus asa daripada haid. Nak tambah begitu ya? Tambah begitu. Putus asa daripada haid. Kerana apa boleh kata putus asa? Kerana ilat pada putus asa. Kerana sudah lampau umurnya daripada haid. Daripada umur datang haid.
daripada umur adat orang datang haid, maka dihukumkan darahnya itu darah haid jua jika diperoleh syaratnya. Demikianlah zahir daripada kalam Syekh Ramli pada nihayahnya. Adapun tahun putus asa perempuan daripada haid itu 62 tahun pada ghalib. Jadi contohnya seorang perempuan tu sekarang dia tu umur hampir-hampir 70 lah. Umur dianya hampir-hampir 70. Ha. Umur dia tu hampir-hampir 70, 69, 67, 65 masalah. Tiba-tibanya ada datang darah. Tiba-tibanya ada datang darah. Maka nak tanya darah tu macam mana? Darah tu macam mana? Kalau kita mengikut adat ni, mengikut adat ni kalau umur 70, 67 begitu dah tak datang kot. Dah tak datang dah darah bulanan. Macam mana nak kata kalau dia umur dah banyak tapi masih datang darah lagi, kita tengok di sini, maka masalah maka jika melihat darah ni, melihat akan darah perempuan ini oleh perempuan, maksudnya perempuan ni ada datang darah, nampak darah, itulah datang darah lah. Perempuan ni yang sudah putus asa daripada haid, yang putus asa daripada haid, maknanya umur lebih daripada 62. Umur dia tu lebih pada 62 seperti kata lagi depan. Nah, perempuan ni umur dia lebih pada 62. Tapi hari ni, tapi katanya ada keluar darah lagi. Ada datang darah lagi. Kenapa boleh kata putus asa daripada haid? Kerana sudah lampau umurnya daripada haid. Dah lampau lebih umur dia daripada umur datang haid. Ialah lebih pada 62. Lepas tu, darah tu kita nak hukum macam mana? Kalau dia tanya kita, maka dihukumkan darah itu darah haid juga. Maka dihukumkan darah itu darah haid juga. Walaupun umur 90 sekalipun. Darah tu dihukumkan darah haid jika diperoleh syaratnya. Tapi kena ada syarat dia dah. Apa dia? Tak kurang daripada sehari semalam. Jika diperoleh syaratnya, syarat bagi haid. Apa dia? Tak kurang daripada sehari semalam. Tak kurang daripada sehari semalam darah yang datang itu, dan tak lebih daripada sebanyak, ialah 15 hari 15 malam. Mana kalau datang sejam 2 jam gitu bukan dia lah. Tapi kalau datang lebih pada sehari semalam, sehari semalam tu lebih masanya, artinya tapi tak langkah daripada 16 hari 16 malam. Dengan maknanya macam orang muda lah, muda katanya. Jadi maknanya kalau bentuk mengikut bentuk dia masuk dalam itu dia, jadi mudah katanya kalau nak bagi senangnya jangan kira umur lah. Sebab tu kita kira begini, nak kira di umur katanya 9 tahun ke atas. Mulai, sebab tu kita tak nak sibuk masalahnya, kita ingat katanya mulai daripada 9 tahun lebih kurang, itu itu ialah masa datang haid. Lepas tu mulai daripada 9 tahun, kalau dia umur panjang sampai 200 tahun pun,
Maka umur 200 tahun pun masa dia lagi. Masa dia lagi. Lepas tu kata 62 tadi, itu adat. Itu adat. Maknanya kalau nak menyalahi adat pun tak mengapa. Begitu. Kalau kita kata sekarang dia ni umur 200 tahun, perempuan ni. Kalaunya ada. Ni, 200 tahun sekalipun. Kalau datang darah lagi, dapat syarat, kita hukum kata haid. Begitu. Jadi maknanya, mudah katanya, jangan pandang kepada umur. Jangan pandang kepada umur. Kalau nak pandang pun makna umur di 9. Mulai di 9 tu sampai ke bila-bila lah. Selama mana dia tak mati, darah tu boleh jadi darah haid. Walaupun lebih, walaupun apa dia, adatnya orang lain tu tak datang dah umur sebanyak ni. Tapi dia masih datang lagi. Maka darah haid. Jadi maknanya maka dihukumkan darah itu darah haid juga jika diperoleh syarat. Gitu. Kalau dapat syarat apa dia? Tak kurang daripada sehari semalam. Maknanya kalau kurang tu bukan dia lah, bukan dia haid. Orang muda pun begitu kan. Kalau datang tak sampai sehari semalam bukan haid juga. Demikianlah macam itulah. Demikianlah macam itulah zahir daripada yang nyata daripada kalam Syekh Ramli pada nihayahnya, pada kitab nihayah bagi Imam Ramli. Adapun tahun putus asa perempuan daripada haid itu 62 tahun pada ghalib. Itu ghalib. Macam kata ghalib datang haid berapa hari? 6 atau 7. Kalau nak 10 hari boleh jadi ke tidak? Boleh jadi. Lepas tu ghalib saja 6 atau 7. Tapi nak lebih pada 6, 7, 10, 11. Apa salahnya? Sebab ni katanya 62 itu ghalib. Kebiasaannya. Tapi nak luar biasa pun tak ada masalah. Sebab biasanya 6 hari, 7 hari. Kalau nak sampai 10, haid jugalah. Ni ghalibnya 62. Kalau nak lebih pada umur 62. Tengok. Tetapi tiada had bagi akhir haid. Ni. Saya kata tadi, kalau umur 200 tahun sekalipun. Kalau umur 1000 tahun sekalipun. Sebab tu kita jawab beginilah. Kalau orang tanya, nenek saya tu umur 100 tahun dah sekarang. Tapi setiap bulan darah dia 2-3 hari datang. Dia tanya, nenek dah umur 100 ni. Nenek saya tu umur dah 100 tahun. Setiap bulan darah dia datang 2-3 hari setiap bulan. Kita jawab tu 100 tahun. Kalau 1000 tahun pun haid lagi. Begitu dah. Tetapi tiada had bagi akhir haid, tak sakat. Boleh jadinya macam tadi dah. Kata 62 tu ghalib. Seperti kata Mawardi. Hanya selama-lama ia hidup. Selama ada ia hidup. Dapat datang haid. Selama tak mati. Sebab tu katanya jangan pandang kepada umur. Apabila lebih pada 9 tahun tu. Kalau datang darah. Boleh jadi darah haid. Kalau cukup syarat dia. Jadi maknanya perempuan yang tak mungkin yang datang darah lebih pada sehari semalam yang kita tak hukum darah haidnya perempuan mana? Jadinya perempuan mana yang datang darah setiap bulan lebih daripada sehari semalam kita tak hukum kata haid? Perempuan mana? Perempuan yang tak sampai umur 9 tahun. Tu ya. Perempuan mana yang datang darah setiap bulan lebih pada sehari semalam
tetapi kita tak hukum kata darah itu darah haid perempuan mana? Perempuan tak sampai 9 tahun. Umur belum genap 9 tahun. Kalau umur dah 9 tahun, walaupun 9 tahun sampai 1000 tahun selama mana dia hidup, itu boleh jadi. Cukup syarat dia darah haid. Ini hukum. Hukumnya begitu. Sebab tu Imam Al-Mawardi dia kata macam mana? Tak payah bilang lah. Maknanya kira beginilah senang. Mulai daripada umur 9 tahun, selama mana dia tak mati, selama mana dia hidup, selama itulah mungkin datang darah haid. Tapi ikut syarat dia lah. Hanya selama ada ia hidup dapat datang haid. Mana dapat tu boleh jadi. Mungkin datang haidnya. Maka tiada berlawan antara keduanya. Maka tiada berlawanan antara keduanya, yakni 60 dan daripada ghalibnya dan dapat haid, mungkin datang haid selama ada hidup. Pada menerima juga. Jadi maknanya kalau 62 tu, kalau orang kata 62, ini ikut ghalib. Kalau 62 tu mana ghalib-ghalib. Kebanyakannya begitu. Lepas tu yang kata selama mana masih hidup boleh jadi datang. Itu tilik pada mungkin. Terima hukum haid. Jadi maknanya ada berlawan ke tidak? Tak berlawan. Tidak ada berlawanan. Begitulah. Jadi dia katanya maka tiada berlawanan antara keduanya, dua-dua kaul tadi, yang kata 60, yang kata selama ada hidup tu boleh jadi haid lagi. Tak berlawanan, yakni 62 itu 62 pada ghalib, yakni kata 62 tu tilik pada ghalib. Jadi 62 tilik pada ghalib, yang kata seumur hidup itu tilik pada terima datang haid. Begitu. Jadi maknanya kalau kita tak tilik pada ghalib, macam kata tadilah, perempuan yang tak dihukumkan darah haid tu ialah yang tak sampai umur 9 tahun. Kalau umur 9 tahun ke atas, walaupun panjangnya umurnya, maka boleh jadi darah tu darah haid. Tengok syarat. Dapat syarat, maka iyalah. Tengok isteri Nabi Ibrahim tu umur 90 mengandung. Tapi sikit lagi. Dan bermula, habis tu masalah di sini tu tak banyak lah. Bahasan dia tu sekadar nak cerita apa dia? 6 perkara tadi saja. Nak cerita 6 perkara tadi, apa dia? Haid 3 perkara, sebelah balik suci 3 perkara. Apa dia? Sebelah balik haid 3 perkara, sekurang ghalib sebanyak. Sebelah balik suci pun 3 perkara. Sekurang ghalib sebanyak. Sekadar tu lah nak cerita di sininya. Apabila di situ dah tahu katanya haid macam mana, maka di sini pula nak tahu hukum apabila datang haid, apa benda yang haram di atas orang yang datang haid. Maknanya apabila dihukum di atas darah itu darah haid. Kita kata begitu. Apabila dihukum di atas darah yang datang itu adalah darah haid, maka ambil ukur haid, maka adalah yang haram di atas dia. Mana kalau datang darah tapi tidak dihukum kata darah haid, maka tidak ambil ukur haram yang disebut. Berarti datang darah 12 jam saja. Kita tak ambil hukum haid kan? Maka tak ada lah yang haram di atas dia tu. Seperti sebut di sini. Tengok. Haram solat, haram puasa, tak ada tadi. Jadi maknanya masa
setiap bulan kita kata perempuan ni contohnya begini, masa lebih pada 16 hari, 15 hari darah dia datang lebih pada 15 hari 15 malam. Wajib dia kena mandi, suci haid dan kena solat. Sebab darah tu dah darah istihadah bukan darah haid. Dalam keadaan keluar darah istihadah, boleh ke tidak dia nak baca Quran? Boleh. Boleh solat, boleh puasa. Sebab darah tu tak ambil hukum darah haid. Begitu kan? Tengok. Bermula haram sebab haid perempuan dan nifasnya, nifas perempuan itu barang yang haram sebab janabah. Dengan secara umumnya, jadi perempuan apabila datang haid, artinya datang nifas, haram di atas dianya perkara yang haram di atas orang yang berjanabah. Orang yang berjanabah, apa benda? Dah kita dah maklum dulu kan. Apa dia? Daripada sembahyang, tawaf dan sujud tilawah dan sujud syukur dan menyentuh mishaf, begitu juga menanggung mishaf dan baca Quran, tengok, dan berhenti di dalam masjid dan membaca Quran dengan qasad Quran, itu dah tetap. Jadi yang ni perkara yang diharam di atas orang berjanabah. Maka perkara yang diharam di atas orang yang berjunub, itu diharam juga di atas perempuan yang datang haid dan datang nifas. Tapi masalahnya bukan sekadar itu, ada tambah lagi. Gitu. Ada tambah lagi dan lebih atasnya 5 perkara, iaitu ni tambahan. Yang dulu tu maknanya setiap perkara yang haram di atas orang yang berjunub, berjanabah tu haram juga di atas orang perempuan yang datang haid dan nifas. Dan ditambah akan yang haram lagi di atas dia tu 5 perkara pula. Jadi maknanya ini tambahan lah. Jadi maknanya di sini kalau dia sebut 5 perkara ni, maknanya tambahan di atas yang haram sebab janabah. 5 perkara yang akan sebut ni tambahan di atas haram sebab janabah. Jadi banyak perkara lah dia ni. Dan di lebih atas 5 perkara itu ditambah lagi. Ditambah lagi di atas 5 perkara itu, iaitu lalu di dalam masjid. Maka kita sakat tu dululah hari ini. Iaitu lalu di dalam masjid. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.